Kementerian Kerja Raya KKR menitik beratkan aspek keselamatan jalan raya melalui program menaik taraf infrastruktur termasuk pemasangan lampu di persimpangan, selekor dan jambatan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata sebanyak 50 lokasi seluruh negara telah dilaksanakan dengan kos RM5.5 juta manakala RM24.95 juta diperuntukkan bagi 2025 untuk 258 lokasi tambahan. Di bawah kepimpinan Malaysia, ASEAN melaksanakan dua deklarasi bersejarah iaitu ASEAN Declaration on Promoting the Right to Development and the Right to Peace towards Realising Inclusive and Sustainable Development dan ASEAN Declaration on the Right to a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 pada 26 Oktober. Pengerusi Suruhanjaya antara kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia AICHR Edmund Bond menyifatkan penerimaan kedua-dua deklarasi berkenaan yang diusahakan oleh Malaysia sebagai bersejarah. Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan Sidang Kemuncak berkaitan menyerlahkan kekuatan serta kehalusan seni diplomasi Malaysia dalam mengemudi dinamika geopolitik antarabangsa. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keupayaan Malaysia sebagai pemain diplomasi yang disegani terbukti apabila Kuala Lumpur menjadi saksi beberapa detik bersejarah di rantau ini, termasuk kemasukan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, pemeteraian Perjanjian Damai Kuala Lumpur antara Kemboja dan Thailand serta kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Malaysia melaksanakan tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN 2025 dengan semangat perpaduan, kesabaran dan kepimpinan yang mantap. Berucap pada Majlis Penutup Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang berkaitan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kejayaan blok serantau itu bukan sahaja diukur menerusi pemeteraian dokumen, sebaliknya disiplin bertindak dengan sabar, membangun mengikut rentaknya sendiri dan kekal tenang dalam ketidaktentuan. Kadar kemiskinan tegar nasional catat penurunan 0.09% tahun lepas berbanding 0.2% pada tahun sebelumnya. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia menunjukkan hanya kira-kira 7,000 individu kini berstatus miskin tegar di seluruh negara hasil pelaksanaan berterusan pelbagai inisiatif dan pendekatan di bawah Kerajaan Madani bagi menangani isu kemiskinan secara menyeluruh. Kerajaan menyediakan peruntukan pembangunan DE asas RM20 bilion pada 2026 untuk 6 negeri kurang membangun iaitu peningkatan sebanyak 5% berbanding RM19 bilion pada 2025. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata peruntukan itu menumpukan pembangunan infrastruktur asas seperti pembinaan jalan perhubungan, bekalan air bersih dan selamat, bekalan elektrik serta capaian internet yang lebih meluas terutamanya ke kawasan pedalaman dengan sebanyak 90% senarai projek keutamaan negeri diluluskan menerusi mesyuarat pembangunan khas negeri. Kerajaan Madani tidak pernah berkompromi dalam memastikan pematuhan terhadap standard halal sepanjang rundingan perjanjian perdagangan timbal balas ART antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menjelaskan proses kelulusan pengimportan produk halal dari Amerika Syarikat kekal seperti sedia ada iaitu perlu mematuhi standard halal Malaysia serta Akta Perihal Dagangan, Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011 bagi tujuan perdagangan dalam negara. Fasa pertama pelaksanaan Sistem Saringan Awal Penumpang APSS akan bermula 31 Oktober melibatkan 10 syarikat penerbangan termasuk Malaysia Airlines MAS, Vietjet Air, Vietnam, Emirates, Emirat Arab Bersatu, Scoot Singapura dan US Bangla Airlines Bangladesh. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia membolehkan Kementerian Dalam Negeri KDN, Jabatan Imigresen JIM serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menilai keberkesanan operasi dengan syarikat penerbangan terlibat sebelum diperluas kepada semua syarikat penerbangan antarabangsa pada Mac 2026. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengutip RM57 bilion hasil negara bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Ketua Pengarah Kastam Datuk Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata pencapaian itu melepasi unjuran awal RM54.62 bilion ditetapkan Kementerian Kewangan MOF yang menunjukkan lebihan sebanyak RM2.38 bilion dengan kadar pencapaian 104.36%.
Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang meneliti mekanisme terbaik dan terpantas bagi mengawal selia permainan video dalam talian susulan kebimbangan terhadap keselamatan pengguna, khususnya golongan kanak-kanak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kementeriannya telah mengadakan mesyuarat bersama MCMC bagi membincangkan perkara itu. Namun keputusan rasmi masih belum dapat diumumkan kerana ia masih di peringkat penelitian. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM meletakkan semua aset miliknya dalam keadaan siap siaga sebagai persediaan menghadapi musim monsun Timur Laut MTL. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan APM, Datuk Ismail Muhammad Zawawi berkata, sebanyak 1,121 aset air, 789 aset darat, 23 drone serta perolehan baharu 30 unit ambulans dan 50 kenderaan pacuan 4 roda telah dipersiapkan bagi memastikan pegawai serta anggota agensi itu dapat menjalankan tugas secara optimum sepanjang tempoh monsun termasuk melaksanakan misi menyelamat mangsa banjir di seluruh negara. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memperkenalkan pelaksanaan pembentukan karakter murid secara menyeluruh mulai 2026 dengan pendekatan berpadu yang diintegrasikan dalam subjek pembelajaran sedia ada. Menteri Pendidikan Fadli Nasridik berkata pembentukan karakter bukan subjek baharu, sebaliknya diterapkan dalam waktu pengajian harian bagi memperkukuh nilai murni dan sahsiah murid melalui pendekatan amali.